Diberi dekat sini SRQ adalah garis lurus. Ini ialah garis lurus. Kemudian TPQ ialah garis tangen kepada bulatan DP. Okey, jadi maksudnya TPQ ialah garis tangen pada bulatan DP. Jadi di sini ialah soalannya cari nilai X. X ni dekat sini. Okey, yang pertama dekat sini ialah kita kena guna ciri-ciri dalam sukatan membulat. Iaitu yang pertama, bila sudut pada bulatan 160, maka sudut pada ukur lilit bulatan ialah separuh daripada sudut pada pusat. Kalau sini 160, maka sudut di sini ialah separuh daripadanya, iaitu 160 kita bahagikan dengan 2, dapatlah 80. Jadi sudut di sini ialah 80. Okey, kemudian lagi ini ialah garis lurus, dia bagi tahu tadi, garis lurus. Jadi bila sini garis lurus, bermaksud kalau ini 80, maka sudut sebelah sini, sudut sebelah kanannya dekat sini ialah garis lurus ialah 180 kan? Sudut pada satu garis lurus ialah 180. Jadi kalau sudut sini dah tahu 80, jadi kita tolak dengan 80, maka dapatlah 100. Maka sudut yang ini ialah 100. Okey, sekarang tengok segitiga PQR. Sudut dalam satu segitiga, kalau kita tambahkan sudut pada R, tambah sudut pada Q, tambah sudut pada P, sudut pada P itu dekat sini. Campurkan ketiga-tiga ini, jumlah dia mestilah 180. Jadi kalau kita nak cari yang di sini, bermaksud 180 kita tolakkan dengan dua sudut ini. Jadi tolak 100, tolak lagi dengan 30. Maka dapatlah dekat situ 180 tolak 100 ialah 80, 80 tolak dengan 30 ialah 50 darjah. Jadi bermaksud sudut atas ini ialah 50 darjah. Okey, apa yang saya nak tunjuk dekat sini sekarang, sudut yang bila ini ialah garis tangen, ini ialah jejari. Jadi dekat sini saya lukiskan semula ya. Ini ialah garis tangen. T, P, Q. Okey, yang di sini ialah O. O ke P. O ke P ialah jejari bulatan. Jejari bulatan bertemu dengan garis tangen DP, maka sudut yang dibuat dekat sini ialah 90 darjah. Sudut dekat sini ialah 90. Okey, jadi kalau kita tengok dekat situ, X tu dekat sini. X tu dekat sini. Ini X. Dan sebelah sininya kita dah tahu. Sudut sebelah sini, yang ini dah tahu 50. Yang ini kita dah tahu 50. Sudut keseluruhan ni tadi ialah 90, iaitu bila jejari bulatan bertemu dengan garis tangen, sudutnya mesti 90. Jadi kalau sini 90, ini kita dah tahu 50, nak cari X, maka X adalah sama dengan 90 tolak dengan 50 ini. Maka sudut X adalah sama dengan 40 darjah. Diberi dalam rajah ini iaitu PQRS, di mana ia adalah merupakan segi empat selari. Kemudian diberi satu maklumat dekat sini iaitu Q adalah koordinatnya 6, 9. Kemudian diberi lagi iaitu OS, O ke S adalah sama dengan 2 kali OP. Okey, jadi dekat sini bila diberi koordinat Q ini 6, 9, 6 ini ialah koordinat X, 9 ini ialah koordinat Y. Jadi kita kalau Q dekat sini, bermaksud kita unjurkan ke bawah, kita akan dapat koordinat X ni di bawah sini. Bermaksud koordinat di sini, titik di sini nilai X-nya ialah 6. Dan Y pula menuju ke sini, Y-nya ialah 9. Okey. Seterusnya, ketinggian ini ialah 9. Samalah daripada O ke atas ini, 9. Okey, jadi bila sini 9, maka ini pun jaraknya ialah 9 juga. Ini 9 sebab dia merupakan segi empat selari. Bila tinggi ini 9, okey, maka sini pun sama 9. Okey, mengikut dekat sini, OS sama dengan 2 kali OP. Okey, OS ialah 2 kali OP. Kalau OP ni 1, sininya 2. Jadi bermaksud panjang P ke S ni bila dibuatkan panjangnya dekat sini 1 tambah dengan 2 ialah 3. Jadi dekat sini ialah 9. Ini 3. Jadi kita bahagikan 9 ini dengan 3. 9 bila bahagi dengan 3 kita akan dapat 3. Jadi bermaksud untuk satu bahagian adalah bersamaan dengan 3. Jadi dekat sini tinggi sini ialah 3. Saya tuliskan 3. Dekat sini ialah 2. Jadi 2 kita darab dengan 3 ialah 6.
Jadi bermaksud kalau dari O ini ke bawah ialah 6. Oleh kerana dia ke bawah, maka dekat sini ialah negatif 6. Okey, sini 3. Sini ke bawah ialah negatif 6. Okey, soalan dia yang pertama ni, tentukan persamaan garis lurus QR. Okey, QR garis lurus ni macam ni. Kita tengok QR ini memintas paksi X dekat sini ialah pada ketika X-nya 6. Jadi oleh kerana garis lurus ini ialah selari dengan paksi Y, okay, maka persamaan garis ini ialah kita ambil pintasan X-nya. Dia lalu pada ketika X-nya 6, maka persamaan garis lurusnya ditulis sebagai X sama dengan 6. Macam tu saja. Okay, seterusnya tentukan pintasan X bagi garis lurus PQ. Okay, garis lurus PQ dekat sini, satu garis lurus macam ni. Kemudian yang di sininya koordinat Q-nya ialah 6, 9 dan koordinat P-nya ialah X-nya 0, Y-nya 3. Jadi koordinatnya ialah 0, 3. Okey, maka kita boleh cari kecerunan. Daripada sini kita boleh cari kecerunan, iaitu kecerunannya adalah sama dengan ini X1, Y1, sini X2, Y2. Jadi kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. 9 tolak dengan 3 bahagi 6 tolak 0. Jadi kita dapat dekat sini 9 tolak 3 ialah 6. 6 bahagi dengan 6, kecerunannya ialah 1. Maka kita boleh tulis persamaan garis lurus PQ, persamaannya ialah Y sama dengan, kalau tak tulis persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C kan? Jadi M ini kita dah cari tadi, M-nya ialah 1. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Di sini 1 darab X ialah X. Y sama dengan X tambah C. C ini ialah pintasan Y. Pintasan Y-nya dah tahu tadi iaitu 3. Jadi tambah 3. Soalannya sekarang ialah tentukan pintasan X. Nak cari pintasan X ialah pintasan X, maksudnya dekat sini senang saja kalau nak cari pintasan X ialah pada ketika Y dia kosong. Nak cari pintasan X, Y-nya kosong. Nak cari pintasan Y, X-nya kosong. Terbalik kan? Jadi nak cari pintasan X, Y dia kosong. So kita gantikan dekat sini kosong sama dengan X tambah 3. Okey, daripada sini kita dapati bahawa X adalah sama dengan 3. Bila kita pindahkan dia jadi negatif 3. Okey, jadi pintasan X-nya adalah sama dengan negatif 3. Raya SBP tahun 2008 diberi 3 set, iaitu set P, Q dan R. Diberi juga bahawa set semestanya adalah P kesatuan Q kesatuan R. Okey, dan yang paling penting iaitu yang ini, iaitu diberi bahawa NQ, N ialah bilangannya, bilangan unsur dalam Q adalah sama dengan bilangan unsur dalam P kesatuan R. Rajah pula menunjukkan bilangan unsur dalam set P, Q dan R. Jadi kat sini ialah nombor-nombor yang tertera dekat sini ialah menunjukkan bilangan unsur dalam set berkenaan. Okey, kita pergi kepada maklumat yang penting tadi, iaitu NQ sama dengan NP kesatuan R. Jadi NQ, bilangan Q. Jadi kita tengok bulatan yang Q. Bulatan yang Q dekat sini iaitu ada 2, 1, 4 dan X. Oleh kerana dia menunjukkan bilangan unsur, jadi kita tambahkan je terus. Jadi dekat sini 2 tambah dengan 1 tambah dengan 4 tambah lagi dengan X. Itu ialah NQ, bilangan Q, iaitu dalam bulatan Q ada 2 tambah 1 tambah 4 tambah X. Ini dia. Dan dia adalah sama dengan, tulis sama dengan bilangan dalam P kesatuan Q. P kesatuan ni maksudnya semua sekali. Tambahkan semua sekali. Jadi dalam P dan R. Jadi P dengan R dekat sini ialah semua sekali. Jadi kalau saya lorekkan, dia jadi ini kawasan P kesatuan R. Ini. Semua bilangan yang terdapat dalam P dan dalam R. Jadi kita tambahkan sahaja. Iaitu 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Tambah lagi 4 dan juga 6. Tambah 4 dan 6. Jadi ini ialah semua yang terdapat dalam P dan juga R. Semua sekali. Okey. Jadi kita tambahkan semua. Jadi dekat sini sekarang, kita campurkanlah 2 tambah 1, 3 tambah 4 ialah 7. Jadi 7 tambah X ialah 7 tambah X sama dengan yang sebelah sini. Kita campurkan semua sekali. Jadi kita campurkan dekat sini 4 tambah 2, 6. 6 tambah dengan 1, 7 tambah 3, 10. Yang ini pun 10. Jadi 10 tambah 10 ialah 20. Jadi sekarang nilai X-nya ialah, iaitu X sama dengan 27, bawa pindah ke sini tolak 7. Bermaksud X-nya ialah 13.
Soalan trial SBP tahun 2009, soalan matriks cari nilai X dan juga nilai Y. Okey, hasil darab ini bersamaan dengan Y kosong. Jadi cikgu tunjukkan yang ini dahulu, hasil darab dua matriks ini. Jadi cikgu guna cara macam ni. Okey, cikgu buat macam ni. Matriks yang pertama tulis di sini. Okey, jadi tuliskan dekat sini 2, 1, 4X. Matriks yang kedua ini tulis di sebelah atas, iaitu 3, 4. Okey, kemudian cikgu buatkan yang ini 2, 1 ni buat baris macam ni. Ini 4X ni buat baris satu lagi. Yang ini buat lajur turun ke bawah. Jadi kita dapati ada 2 titik persilangan, bermaksud kedudukan jawapan kita satu atas satu bawah. Seperti yang ditunjukkan dekat jawapan sini, satu atas satu bawah. Jadi macam mana cara kita dapat jawapan ini? Mudah sahaja. Iaitu untuk jawapan ini bermaksud ia adalah merupakan darab di antara 2, 1 dengan 3, 4. Jadi matriks yang pertama darab dengan matriks yang pertama. Okay, macam ni. 2 darab 3, 6. Matriks kedua darab dengan matriks yang kedua. 1 darab 4, 4. Dan antara keduanya ini kita tambahkan. Okey, yang di bawahnya pula ialah yang pertemuan di antara 4X dengan 3, 4. Jadi matriks yang pertama iaitu 4 ini, yang pertama darab dengan yang pertama. 4 darab dengan 3. 4 darab 3 ialah 12. Yang kedua darab dengan yang kedua. 4 darab X ialah 4X. Tengah-tengah antara dua ini tambah. Okey, jadi kita dapati jawapannya ialah 6 tambah 4 ialah 10. Dan bawahnya ialah 12 tambah 4X. Tulis bawahnya 12 tambah 4X. Okey, buatkan bentuk matriks. Itu ialah hasil darab kedua ini dia. Dan dia adalah bersamaan dengan Y kosong. Jadi senang sajalah, kita cuma nak samakan saja. 10 adalah sama dengan Y. Jadi jawapan yang pertama kita dah tahu dah, iaitu Y adalah sama dengan 10. Satu lagi ialah yang bahagian bawah ini samakan dengan kosong. Iaitu 12 tambah 4X samakan dengan kosong. Maka 4X sama dengan negatif 12. Ini pindahkan ke sini jadi negatif. Kemudian X adalah sama dengan negatif 12. Ini darab, 4 ni pindah sini jadi bahagi 4. Maka jawapan akhirnya ialah X sama dengan, ini bila dipermudahkan dapat negatif 3. 4 darab negatif 3 akan dapat negatif 12. Jadi jawapannya X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 10. Trial SPM SBP tahun 2010. Ungkapkan S dalam sebutan R dan T. Okey, diberi dekat sini R sama dengan 4. Kemudian punca kuasa 1 tambah S per T. Bila dia kata ungkapkan S dalam sebutan R dan T, bermaksud kita nak jadikan jawapannya nanti sebagai S sama dengan. S sama dengan apa? Macam tu. Jadi dekat sini, S-nya di sini. S inilah yang akan kita pindahkan ke sebelah kiri. Apa yang perlu kita buat ialah kita ikut langkah berkenaan. Mula-mula 4 ni pindahkan ke sini. Jadi 4 ni kat sini ialah darab. Bila pindah ke sini jadi bahagi. Jadi maksudnya ditulis sebagai R per 4. Sama dengan punca kuasa 1 tambah S per T. Okey, seterusnya punca kuasa ini kita nak pindahkan dia ke kiri. Punca kuasa bila pindah ke kiri dia jadi kuasa 2. Jadi kita tulis dia sebagai R per 4. Okey, punca kuasa ni kita pindahkan dia jadi kuasa 2. Okey, dan punca kuasa dah tak ada, yang tinggal ialah 1 tambah S per T. Seterusnya, kita pindahkan T pula. Yang bahagian bawah ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka jadilah dia sebagai, sebab ini bahagi, pindah sini dia jadi darab. Okey, saya buatkan dekat sini. Bila kuasa 2 kan, R kuasa 2. 4 kuasa 2 ialah 16. Kemudian T ni bahagi. Ni bahagi kat bawah diamnya. Pindah sini jadi darab. Jadi saya sambung saja ujungnya dekat sini. R kuasa 2 darab T. Okey, jadi hujungnya dekat sini T dah tak ada lagi. Tinggallah 1 tambah S. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, saya tukar kedudukan sebab kita nak jadikan dia S dalam sebutan R dan T ataupun S sama dengan. Jadi saya pindahkan. Saya buat macam ni. Yang 1 tambah S ini di sebelah kiri. Dan yang ini R kuasa 2T per 16 ini di sebelah kanan. Supaya nanti kita boleh jadikan S. Kita nak jadikan S sama dengan. Jadi sekarang kita pindahkan 1 ke kanan. Tinggalkan S sahaja. Maka S adalah sama dengan R kuasa 2T per dengan 16
1 ini tambah, pindah ke sini jadi tolak 1. Jadi bila dikata ungkapkan S dalam sebutan R dan T, inilah dia. S sama dengan R kuasa 2T per 16 tolak 1. Trial SBP tahun 2007, dia minta kita selesaikan persamaan kuadratik ini. Jadi langkah yang pertama yang saya buat ialah 5 ini kita pindahkan ke belakang, pindahkan ke sebelah kanan. Okey, dia akan jadi dekat sini kekal negatif 3 per 2x sama dengan 4x tolak 2. 5 ni positif depan dia, pindah sini jadi negatif ataupun tolak 5. Okey, seterusnya kita dapat negatif 3 per 2x sama dengan 4x tolak 5 tolak 2 ialah tolak 7. Okey, seterusnya ialah 2x yang di bawah ini pindahkan ke kanan. Okey, sekarang dia bahagi sebab letak di bawah, pindah ke kanan jadi darab. Okey, jadi bermaksud sekarang negatif 3 sama dengan 2x ni pindah sini jadi darab, maka 2x saya buatkan kurungan 4x tolak 7. Okey, nak tunjukkan darab, saya buatkan kurungan. Okey, seterusnya saya darabkannya negatif 3 sama dengan ini darabkan 2x darab dengan 4x ialah 8x kuasa 2. Kemudian 2x darab dengan negatif 7 ialah negatif 14x. Seterusnya, tuliskan dalam bentuk arm persamaan kuadratik. Menggunakan kalkulator ini, tekan mode sehingga jumpa EQN, tekan nombor 1. Okey, lepas tu sebab dia persamaan kuadratik, saya tekan degree. Tekan kuasa 2. Jadi ada 2 dekat situ. Sebab kuasa 2 sebab apa? Sebab sini x kuasa 2. Okey, saya tuliskan dahulu. A-nya ialah 8. B-nya ialah sama dengan, di depan X ini ialah B iaitu negatif 14. Dan C-nya ialah yang ujung sekali iaitu 3. Okey, masukkan A-nya iaitu 8. Sama dengan B-nya ialah negatif 14. Sama dengan, masukkan C-nya 3. Sama dengan. Jadi dapat X-nya 1.5 ataupun kita tukar dia bentuk pecahan, tekan Shift, tekan tanda pecahan ini, dapat 3 per 2. Jadi X-nya yang pertama ialah 3 per 2. Tekan sama dengan, keluar 0.25, tekan lagi sekali Shift, tekan pecahan. Dapat 1 per 4. Jadi X ni satu lagi ialah 1 per 4. Okey, bila dapat jawapan macam ni, buatkan satu step ke belakang iaitu buatkan pemfakturannya. Okey, buatkan begini. Pemfakturannya. Jadi untuk yang ini, 2 ini pindah ke sini, dia jadi darab. Ni bahagi kan, pindah sini jadi darab. Jadi 2x. Kemudian 3 ini pindahkan ke sebelah kiri juga. Jadi tolak 3. Okey, untuk yang ini pula pemfakturannya, 4 ni bawa ke sini. Jadi 4 darab x ialah 4x. 1 ni bawa pindah ke sebelah kiri jadi tolak 1. Setiap kali bila kita guna kalkulator, kita dapat jawapan. Dan jangan lupa untuk buat step pemfakturan yang ini. Baru jawapan ini dianggap betul.